Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak review satu lagi motor Suzuki. Bukan motor sebenarnya, skuter. Birdman 400. Tapi sebelum itu, kepada anda di luar sana yang baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, sudi lagi renyah dan menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Jangan lupa TikTok sekali. Skuter Suzuki Malaysia. Jadi pengaruh Suzuki dalam arena penskuteran dekat Malaysia ni sangat besar sebab mereka adalah yang terawal membawa masuk motor tak ada gear dekat Malaysia menerusi model Suzuki V100, kemudian ada VS125. Sebenarnya sebelum itu Yamaha dah bawa masuk, pasallah cuma motor tu tak cukup sifat dah. Dan Vespa ada, tapi Vespa ada gear, clutch dekat tangan. Kereta pada motor yang pakai V-belt tak ada gear ni, boleh kata Suzuki lah dia punya pelopor dekat Malaysia. Dan budaya penskuteran itu sangat besar sehingga kan kalau siapa masih ingat 90s dulu, motor macam VS125 tu banyak orang pakai, banyak orang make up, pasang airbrush, make up sana sini, pasang speaker, pasang radio, dundang-dundang dekat traffic light. Siapa ingat pada zaman itu? Tapi sekarang Suzuki dia dah mendap sikit bahagian skuter dia. Ramai yang mungkin tak sedar dan tak tahu sebenarnya Suzuki juga membuat skuter besar atau maxi skuter. Daripada dulu lagi dia dah ada Birdman 200, Birdman 400, Birdman 650. Dekat Japan, Birdman ni dia panggil Suzuki Skywave. Dan bentuk dia typical, memang jenis macam ni lah. Okey. Dekat Malaysia, dia cuma masuk yang ini saja, Birdman 400. Dan ini model 2022. Dan sebenarnya, model ni bukanlah model baru sepenuhnya. Dia dah ada kat market since 2016, 2017 macam tu. Dan untuk bercerita tentang motor Suzuki, kita menjemput pakar Suzuki kita, iaitu Encik Raisman. Hai guys, okey, lama kita tak berjumpa. Okey, seterusnya kita akan tengok pada dia punya reka bentuk dia. Apa pendapat korang? Alah, lagi senang kita tanya Abang Jaafar ni, seorang yang pakar apa. Apa pendapat kau pasal reka bentuk dia ni, Pak? Bang, dari segi design, kalau kita tengok skuter-skuter maxi tahun 2022 ni, tak kira daripada Taiwan, Europe, Japan apa semua, dah tak ada dah design macam ni, bang. Betul? Design bersayap-sayap, kembang, gemuk, lepas tu rim kecil. Dah tak ada dah. Minimum orang pakai memang 15 depan belakang lah, 12, 16 kan. Okey. Tapi kita kena ingat motor ni bukanlah motor yang baru. Dia keluar dah 6-7 tahun. Betul. Dan diperbaharui. Ya. Dulu dia pakai halogen. Sekarang dah pakai LED depan dan belakang. Depan dan belakang. Dulu dia tak ada traction control. Sekarang dah ada traction control. Dulu dia tak ada ABS. Mana ada, dah ada lah ABS. Dulu lagi dah ada ABS. Sekarang dulu lagi dah ada ABS. Sebab mana-mana skuter yang nak dijual di Europe, bermula 125cc ke atas wajib mempunyai ABS. Okay guys, next. Okay guys, walaupun bentuk dia agak old school sikit kan, tapi feature-feature dia masih kita boleh harapkan lagi lah. Sebab itulah Suzuki ni, engineer dia bang, engineer dia bahagian design tu mungkin dia letakkan dekat ujung store bang. Tapi yang bahagian engineering, bahagian engine, suspension, practicality ni memang duduk dekat meja depan. Betul. Lepas tu kalau kita tengok, walaupun features tak banyak, tapi practicality ada. Tempat letak barang dia bang. Tempat letak barang dia ada dua dekat bawah handle, dekat sini satu 3.5 liter cukup besar, plus ada DC direct current punya soket, dan lagi sebelah kat sini dia ada glove box dia lagi sini, kiri dan kanan, dan dia ada lagi ni parking brake. Jangan lupa parking brake, kalau tidak motor kau menggelusur ke belakang. Parking brake dia pun old school, brother. Macam kereta kot. Sekarang punya parking brake semua dah duduk dekat sini, twist kat sini, select kat sini, kecil-kecil kan. Even XIDV pun dah move ke tempat-tempat yang lebih praktikal, tapi dia masih lagi old school macam tu. Bang, tunjuk dia punya bawah boot dia bang. Okey, buka kejap Kita tengok dia punya bawah seat dia memang cukup besar, 40 liter lebih kurang macam ni lah. Kau tengok ni.
Besar dia. Okey, Bawah memang dia. besar sebab motor ni motor single cylinder 400cc. Maksudnya bahagian bawah enjin itu tak makan banyak ruang. Dan yang bestnya tahu apa? 400cc dalam kelas ni kebanyakannya pakai dual shock bang. Tapi Suzuki nampak pakai dia buat monoshock. Monoshock. Itu menjadikan motor ni memang sedap bawa. Nampak? Betul tak saya cakap? Betul? Sedap dia tunggak tu. Lagi satu kalau orang nak tahu, dia punya meter pakai apa? Power dia, pakai lagi jarum dia, analog macam lama. Tapi apa yang penting, apa yang kita perlukan dekat dalam meter tu semua ada, jelas kelihatan, tak perlu ragu-ragu. Dari segi kualiti, fitment, pemilihan barang, kalau kita tengok dekat dia punya plastik-plastik ni, switch-switch dia, ini memang satu standard memang Jepun memang ada dekat situ lah kan. Standard motor Jepun ni memang switch-switch dia pun kita memang sedap. Oh, saya lupa bang, kalau abang nak tahu ni backrest ni, backrest untuk penunggang rider kan. Ni boleh adjust ni bang. Oh ya ke? Dia boleh tolak ke depan, tolak ke belakang. Dia ada skru untuk adjust belakang sana. Dia ikut saiz rider lah. Okey. Dia boleh jarak lebih kurang dalam 50 mm saja. Ke depan, ke belakang. Saya baru ingat. Betul. Skuter Maxi ni dia ada beberapa jenis, beberapa kategori. Tapi biasanya untuk 400cc memang dia still akan pakai single cylinder. Ya. Yang ini berapa power dia bang? Yang ini power dia 29 PS. 29 PS single cylinder dan dia pakai CVT dekat belakang. Suspension dia macam biasalah old school, tak pakai USD lagi. Orang lain semua dah USD dah hari ni. Monoshock dekat belakang. Brake dia best bang. Brake dia memang depan power. Dia pakai twin disc. Depan tu memang ada 4 port memang braking dia memang sedap. Cumanya tadi kan saya cakap pasal rim kecil kan. Memang kecil dan dia punya saiz dia depan 15, 120 70 15 dan belakang dia 150 70 13. Okey, jadi depan dia ni saiz macam X-Max depan, 120 70 15. Belakang dia saiz macam Elegant. Elegant tu 250. Sebenarnya untuk 13, 14 ni kebanyakannya motor-motor yang bawah lagi cc dia. 300, 250cc macam tu je kan. Betul. Tapi anyway, bawa dia. Penat yang... lah bang duduk sini. Kita cari kursi lah. Duduk kita sembang. Okey. Aduh, penat lah. Dah tua nak gosok gigi. Agak-agak lah. Rakam tak rakam? Rakam je. Okey bang, cuba abang cerita sikit pasal handling dia. Okey, ini pengalaman saya semalam lah. Semasa saya ambil motor ni kebetulan memang hujan-hujannya renyah lah kan. Okey, biasanya saya ni akan memerlukan masa kurang lebih setengah jam, sejam tu untuk menyesuaikan ni. Tapi motor ni saya cakap terus terang, first 5 minit dia saya bawa dalam hujan tu, motor ni sedap lah bawa dan senang cukup kita nak handling lah. Tak mencelah-celah waktu hujan apa semua tu kan. Walaupun atas kertas motor ni 218 kilo. 18 kilogram, tapi sebab dia single cylinder dan juga transmission dia sebenarnya duduk dekat tayar belakang, jadi weight dia tu balance. Jadi depan ni kita rasa ringan. Dan itu menyumbang kepada senangnya nak bawa. Betul. Dan juga position riding dia bang. Okey, skuter ni sebenarnya kalau Maxi dia ada dua. Dia ada urban riding, Maxi skuter untuk urban dan juga Maxi skuter untuk macam touring lah, macam T-Max apa semua tu kan. Yang mana kedudukan handle dia jauh. Yang ini handle dia dekat dengan badan kita. Jadi kita duduk pun relax, seat empuk macam tu kan. Jadi handle tu memang senang kita nak maneuver ke kiri dan juga ke kanan. Top speed dia berapa bang? Top speed dia dalam 1.4 atas macam tu lah. Dia dalam 1.45 dekat-dekat turun bukit boleh lah dapat dalam 1.5 macam tu. Memang itulah standard untuk skuter yang berat dia macam ni, cc dia macam ni. Kalau orang sembang dapat 16, 17, idea dia buat roller, dia korek mangkuk tu, itu dah cerita lain lah. Kita cerita yang standard keluar daripada kilang. Overall, saya rasa dia ada package yang bagus. Cuma apa dia Pak? Harga dia. Harga dia ni agak keras sikit lah kalau kita nak comparekan dengan pesaing-pesaing dia yang lain. Ni 146k untuk motor yang macam ni korang dapat. 146k tu boleh CRV bang. 146k, 46k lah, sorry lah guys. Saya baru ingat. Betul.
RM46,000 untuk skuter 400cc. Kalau kita bandingkan dengan BMW C400 kan, BMW pun jual dalam 45 macam tu. BMW dan keyless dengan LED dengan apa semualah. Semua spek-spek moden, tapi ini kalau kita bandingkan spek dengan harga, memang dia handicap sikit lah dekat Betul. situ. Kat situ Saya rasa je lah. dia paling susah dia nak lawan Maxim TL lah. Maxim TL 500 tu baru 38. Sekarang 38. Sekarang 38. Harga baru 38. Dulu siapa beli awal-awal dapat dalam 35 Pak kan? 35, 34888 kan. Itu memang agak susah sikit dan katanya ada satu colour je. Dia datang dengan colour ni je, colour silver matte ni dengan rim colour biru. Itu saja. Saya rasa bang, Suzuki Malaysia Sendirian Berhad ni dia bawa motor ni Sebagai syarat. buat syarat je. Buat syarat, janji ada dalam line up dia. Dan saya rasa mungkin dia tak boleh nak jual pada bawah pada tu, mungkin kos dia ke apa benda kan, tapi tak tahulah. Itu dia punya decision lah. Tapi kalau kita tengok motor tu dari segi keseluruhan, sebab Suzuki ni ialah brand Jepun kan, kalau kita nak compare dengan brand-brand Taiwan apa semua memang tak boleh lah. Memang dia sangat lasak, memang sangat reliable macam tu kan. Tapi itulah dia. Kalau kita nak bandingkan dengan yang lain tu memang jauh lah, jauh. Susah lah, susah kan? memang susah. Bukan nak condemn, tapi itulah realitinya kan. So apa lagi ni Pak? Ada lagi nak cerita Pak pasal motor ni? Aku nak lenjan lagi motor ni 2-3 hari lagi ni ada can nak bawa kan. Habis dah ni. So dia subscribe lah. Okey lah guys. Okey, cukup sampai di sini. Pada mereka yang belum lagi subscribe, silakan subscribe dan share, dan jangan lupa singgah pada TikTok kita orang, okey? TikTok. Salam. Assalamualaikum.